Halo, halo, halo. Selamat tahun baru dan selamat pagi sejahtera, selamat pagi semua. Okey, kalau you all boleh dengar suara saya, tekan satu biar saya tahu you all boleh dengar suara saya dulu, okey? Kalau tidak, nanti you orang tak tahu nak dengar siapa sharing, betul tak? Okey, oh terima kasih, terima kasih. So memang tahun baru awal lagi, betul tak? So semua orang memang ada parti semua, tetapi kesihatan perlu diutamakan sebab kesihatan adalah satu benda yang tiada nilainya, yang tak boleh dibeli dengan wang. Okey. So I tahu you orang masih ada kawan, biasalah orang Malaysia kan, kita kata 8.30, biasa dia orang masuk pukul 8.35, betul tak? Tapi cepat-cepat you all cepat-cepat bagi WhatsApp kepada you punya
kawan ataupun you punya prospek ataupun you kepada sesiapa yang you rasa dia patut dengar. Tetapi bagi saya semua orang pun patut dengar sebab apa? Sebab sekarang memang ada pelbagai masalah, especially ya, ada orang kita kata masalah sakit jantung ataupun apa-apa yang ada kaitan, malam ini adalah jawapan kepada anda. Okey, dan of course, okey, jangan lupa saya selalu share, kalau boleh cepat-cepat ambil satu pen dengan satu kertas, okey, untuk tulis ataupun poin yang sangat penting yang akan diinterapkan oleh kita punya specialist Dr. Adibah malam ni. Okey. So siapa tahu tak malam ini untuk apa? Sudah sedia. Okey, very good. Okey. So semua orang tahu tak kenapa malam ni sangat important? Sebab tahun baru, betul tak? Azam baru, betul. Of course azam baru pun kita kena menjaga kesihatan. So that's why hari ini kita sangat bertuah sebab apa? Sebab kita dapat menjemputlah seorang yang sangat-sangat saya kita kata hormati, dan I nak beritahu you memang pengalaman pendidikan ataupun knowledge yang di-share oleh beliau memang dapat menolong pelbagai, tak kira you umur 5 ke berapa pun, semua orang pun boleh dengar. Sebab apa? Sebab kesihatan memang sangat penting kan. Sebab sekarang orang takut apa? Takut sakit, betul tak? Lagipun sekarang COVID-19 pun sudah naik semula. So kena jaga okey, pemakanan semua. Okey. Sebelum itu, okey, kalau you orang sudah ready, tekan 9 bagi saya tahu. Sebab apa? Sebab doktor suka kita berinteraksi. Kalau you orang tak reply dia tak nak cakap. Kadang-kadang dia tak tahu cakap dengan siapa, betul tak? You orang kena bagi reply sikit. Reply, yes, doktor pun saya nampak dia sangat excited lah. Okey. So sebelum saya menjemput beliau keluar, actually saya nak beritahu you latar belakang sedikit dia. Okey, nama beliau adalah Dr. Adibah. Okey, yang paling penting, okey, suaminya pun seorang pakar bedah dan mempunyai 5 orang anak, okey. Dan sekarang baru saja upgrade kepada apa tahu tak? Dapat cucu baby baru, baby cucu. Sekarang dia sudah daripada puan naik kepada dia kata nenek lah. Tapi masih bagi saya dia masih nampak sangat muda. Kenapa? Sebab kesihatan yang beliau dia amalkan memang bagus. Dan yang paling penting, dia graduate daripada one of the local university dan pernah buat postgraduate study dalam bidang medical psikologi daripada Royal College of Surgeons in Ireland dan pernah bekerja di beberapa hospital dalam bidang surgery, sakit puan dan medical line. Lepas tu yang paling penting last kali bekerja di university private dan awal sebagai associate professor dan dalam bidang pendidikan. Okey, sebelum ini adalah dalam bidang homeless dan kita kata vacations, vasodilation effect lah. Wah, ini lama saya pun tak pandai baca. Okey, tapi bagi saya nak beritahu bukan itu sahaja, sekarang beliau juga adalah freelance, okey, dan yang paling penting dengan program ataupun dengan knowledge daripada doktor, dia memang banyak menolong orang kita kata hilang daripada penyakit yang kita kata selalu dengar, darah tinggi, kencing manis semua, betul tak? So you orang nak tahu apa kelebihan dan apa, kalau you orang nak tahu apa you orang dapat belajar malam ni, sila pastikan anda jangan lupa kertas dengan pen, catat. Sebab apa? Sebab sekarang beliau memang banyak terlibat dalam program kebajikan dan NGO di seluruh Malaysia. Dan saya tak nak kata panjang sangat. So marilah kita memberi okey, tekan 999, okey, tekan 9 bagi satu sebagai tumpukan gemuruh kepada kita punya speaker malam ini, Dr. Adibah, untuk share information dengan anda bertentangan dengan heart disease. Okay, so I pass kepada kami punya speaker malam ni, Dr. Adibah. Okay, thank you Alex. Aduh, lama tak dengar diintroduce sebegitu rupa. Panas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, kita santai-santai je kan malam ni. Risau juga saya ni. Takut topik heavy-heavy gini kan. You all senyap-senyap, krik-krik tidur kat belakang tu. Okey, so malam ni apa tu Alex dah jemput saya dan terima kasih juga untuk Sifu dengan Simu bagi peluang. Lama dah kita tak jumpa. So kita nak bawa satu tajuk sebagai membuka lembaran baru tahun 2024.
So insyaAllah boleh Boleh saya start sekarang. Saya just share the slide sekejap. Hmm. Okay, kejap ya. Okay. Okay. Okay, slide Alex. Okay, full screen. Uh, Baru saja Boleh? yes, boleh. Okay. Okay. Malam ni sebenarnya tajuk yang kita nak discuss pada malam ini adalah tajuk besar sebenarnya. Kalau medical kita belajar bidang perubatan dulu, tajuk jantung ni saja, kardiovaskular kita belajar, kita panggil satu blok satu blok ni lebih kurang dalam masa 4 hingga 5 minggu. Jantung saja cardiovascular disease dia panggil, cardiovascular system lah. So lebih kurang dalam 4 ataupun 5 minggu. Tapi malam ni kita nak belajar ni, kita nak tengok sharing sikit. Saya share ilmu, saya pun tak pandai juga tapi sama-sama berkongsi lah. Kita berkongsi lebih kurang dalam masa 40-45 minit. Kemudian mungkin ada Q&A, siapa nak tanya soalan pun boleh lah. Okay. So, terima kasih juga untuk Alex. Thank you pada doa. Mudah-mudahan saya yang dah naik pangkat ni, dah naik pangkat sebagai datuk dengan nenek. Saya dengan Dr. Zul ni. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang lebih dan insya-Allah kami dapat contribute lebih banyak lagi ilmu pada anda semua, pada mereka yang kat luar sana yang memerlukan. Okay, so malam ini kita akan tengok topik heart disease. Okay, so bila kita kata heart disease, mesti ternampak dekat mata kita ni, orang yang memang saudara mara kita, kawan-kawan kita yang pernah kita dengar berita collapse, jatuh pengsan. Pernah tak? Ada tak? Ada tak you all punya member yang tiba-tiba tengah main futsal ke jatuh ataupun tidur bangun pagi esok dah meninggal ada tak? So doktor bagi diagnosis sebagai heart attack. Ramai quite common sebenarnya. Sebab masalah ini adalah masalah yang kita panggil global. Dan bila kita tengok dia punya trend sekarang ni, sakit jantung ni dia sudah tak kenal usia. So, bila kita tengok zaman-zaman dulu lah, zaman kita kerja dulu, saya dah 20 tahun lebih dah kita bekerja ni. Dulu kita kata orang yang tua kan, orang yang umur 50-an, 60-an, 70-an yang kena sakit jantung, heart attack tiba-tiba kan. Ataupun lemah jantung. Tapi sekarang ni trend orang sakit jantung ni orang muda. Ni adalah benda yang menyeramkan sebenarnya dia sebab dia macam silent killer kita. Silent killer sebab kita tak tahu kita tak rasa tiba-tiba jatuh collapse pada masa tu barulah benda ni dah tersumbat 3 salur darah. Tiba-tiba dah tahu dah dalam salur darah tu dah burst, dah pecah dah. So benda ni yang sebenarnya yang kita takut. So bila kita kata penyakit jantung dia ada banyak sangat kategori, nanti saya explain kejap lagi Macam juga orang kata sakit batu karang. Kadang-kadang orang kata sakit batu karang, tiba-tiba batu karang tu dekat bladder ke, dekat pundi kencing ke, ataupun dekat gallstone ke, dekat hempedu ke. So kita kena clarify. Malam ni kita kata penyakit jantung. Jadi lepas ni saya nak bagi tahu, kita nak share sikit penyakit jantung ni sakit apa sebenarnya. Cuba tengok ni, kerja lebih masa rosakkan jantung. Kita semua dalam zaman-zaman COVID, zaman-zaman yang semua orang nak cari extra income apa semua kan. Saya rasa ramai orang yang buat more than one job at one time. Betul tak? Pagi dia kerja benda ni, tengah hari dia pergi kerja, malam balik tu kerja ni pula, bangun pukul 5 pagi kerja ni pula. So dia banyak kerja sebab nak cari pendapatan tambahan. Tapi kalau kita tak betul-betul manage kesihatan kita, benda ini akan menjadi satu stres yang keterlaluan dan boleh bawa juga kepada masalah jantung. Okay? So penyakit jantung musuh utama lelaki. Dia at one stage pada masa umur muda ni sebenarnya ramai pesakit jantung ni adalah pesakit lelaki. Sebab wanita ni, ni nak puji ni, Allah Ta'ala baik sangat. Pada masa umur kita, kita panggil reproductive age. Umur wanita yang masih mempunyai paras estrogen yang baik sebelum menopause. Sebelum menopause, kadar sakit jantung di kalangan wanita adalah rendah. Sebab estrogen hormon. Siapa wanita dekat sini? Ramai wanita ke ramai lelaki sini? Cuba kita tengok sikit, ramai wanita ke ramai lelaki ni?
Ramai wanita kan? Ni kelebihan wanita. Okey, wanita sebelum menopause, estrogen hormon dia akan bertindak sebagai kita panggil cardioprotective. Protect dia jaga jantung dan salur darah. Tetapi selepas menopause, estrogen dah drop, kadar pesakit jantung wanita lebih tinggi berbanding dengan lelaki sebab dah tak ada estrogen. So be careful especially wanita semasa peringkat umur yang sebelum menopause ni, pastikan maximiskan betul-betul kesihatan kita supaya bila kita masuk ke umur menopause, umur saya lah, siapa yang sebaya dengan saya, umur 50-an, nak masuk 52. Umur-umur kami ni dah masuk ke dalam umur-umur menopause dah. So make sure bila masuk ke umur yang 50 ke atas, 50, 51, 52 masuk ke umur menopause, pada masa itu kesihatan kita dah mantap. Dan kita tak perlukan estrogen yang tinggi untuk cardiovascular health kita. Ada cara dia. Nanti saya bagi, at the end of the talk, nanti kita akan belajar some tips untuk kita dapat kesihatan yang mantap. Okey. Nanti kita akan jumpa kan dengan Tan Sri kan pada 13 hari bulan ni. So ni saya ambil keratan akhbar daripada beliau. Awasi serangan jam pertama. Sebab kalau orang yang kena heart attack, the earlier kita save dia bagi CPR ke, bawa ke emergency ke apa semua, prognosis dia ataupun dia punya outcome dia adalah lagi bagus. Make sure. Benda ni adalah memang proven. Kalau lambat kita bagi rawatan, lambatlah dia nak improve ataupun recover tu. Dan mati diserang sakit jantung akibat terlebih kerja. Yang ni saya selalu bagi ingatan sahabat-sahabat. Ramai kawan-kawan saya, kami doktor kadang-kadang ramai dia bekerja dalam keadaan yang terlampau sibuk dan kadang-kadang melampau waktu tidur kita, melangkau. Bukannya doktor saja, mungkin nurses, mungkin yang kerja kilang, yang kerja shift. So bila kita melangkau waktu tidur kita, dia dah menyebabkan hormon kita jadi tak betul. So hormon yang haywire ataupun tunggang terbalik ini, dia boleh menyebabkan impact dia kepada masalah jantung kita. So just be careful siapa yang bekerja dengan timing yang tak betul. Okay, so terima kasih pada Alex yang introduce saya. Jadi saya tak payah nak introduce banyak-banyak lah kan. Cuma saya just nak betulkan sikit lah. Betul dah Alex cakap tadi tu. Cuma saya dalam bidang saya adalah macam juga saya nak sebut bidang business ke apa semua kan. Saya tak expert katakan accounting apa semua. So bila kita dalam bidang yang lain, kita akan ada problem sikit nak sebut. So nanti lepas ni Alex boleh betulkan balik makhraj dia tu sebut dengan saya. Bidang saya sebenarnya bidang hormon lah, kita panggil endokrinologi. Endokrine ni adalah hormon. Fisiologi ni adalah normal function of human body. So endokrinologi, fisiologi, hormones dan vascular contraction. Vascular contraction maknanya saya buat kajian dalam bidang salur darah. Salur darah, vasocontract, salur darah yang mengecut, dan vasodilate ataupun relax. So kita tengok efek hormones, apa hormones ni buat pada salur darah, jantung dan sebagainya. So benda ni adalah bidang yang saya minat dulu pada masa postgraduate study dan hingga sampai sekarang ni pun saya suka topik bab hormon, endokrine dan sebagainya. So insyaAllah kita boleh berkongsi kejap lagi. So sebelum saya bermula, saya juga nak minta maaf lah kalau ada apa-apa yang saya cakap lepas ni yang akan menyinggung hati anda. Sebab apa? Sebab kita nak buka tahun 2024 ini dengan satu lembaran baru yang the best. Bila kita buka lembaran baru ni dengan lembaran yang terbaik, insya-Allah hopefully pengakhiran nanti pun insya-Allah pengakhiran terbaik. So saya akan cakap yang sebenarnya, mungkin ada benda-benda yang saya akan bagi tahu kejap lagi yang mungkin you all tak berapa suka nak dengar, tapi angguk-angguk senyum je lah sebab benda ni sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita semua. Okey. Sebelum bermula, you all cuba jawab soalan ni. Siapa dekat sini yang rasa macam seram sejuk je nak dengar tajuk ni? Ada tak? Sebab mungkin ada suami dia dah meninggal dengan sebab ni ke, ataupun adik-beradik dia ada yang mati mengejut ke, ada yang dia rasa trauma bila dengar tajuk ni. Ataupun mungkin ada yang dekat sini memang doktor pakar dah sahkan ada masalah jantung. Mungkin ada dekat sini.
Ataupun ada dekat sini yang memang sedang ambil ubat kencing manis, ubat darah tinggi, memang dah ambil ubat kolesterol. Ada tak yang ada dekat sini ni? Ada tak yang dekat sini yang memang dia chronic smoker? Ataupun dia menggunakan vape, dah lama dah tak boleh nak berhenti. Ada tak dekat sini? Kalau ada, cuba angkat tangan. Saya tak nampak tapi angkat tangan dalam hati. Ataupun mungkin ada dekat sini yang selalu cepat rasa penat, tercungap-cungap. Especially masa kita panggil on exertion, masa naik turun tangga, kita buat kerja lebih sikit ke, kerja lebih ni merangkumilah kerja-kerja zahir atau batin, ni siapa yang cepat tercungap-cungap lebih dari biasa, benda ni akan ada juga dia punya impact dia. Nanti saya bagi tahu. Siapa yang selalu rasa pedih ulu hati, rasa macam seakan-akan gastrik gitu, ada tak? Tapi bukan gastrik, cuma rasa macam tak sedap je. Doktor dah bagi tahu bukan gastrik. Okey, ataupun ada yang kebas-kebas dekat tengkuk, dekat lengan, ataupun kadang-kadang sebahagian muka, bahagian jaw ataupun rahang ni, kadang-kadang dia rasa macam kebas, tak selesa. Ataupun mungkin ada dekat sini yang ada ukur lilit perut dia dah agak melampau tahap gaban dah. Sejak-sejak kebelakangan ni asyik duk salahkan COVID ni, sebab COVID lah ni aku jadi buncit ni. Ada tak yang menyalahkan ukur lilit perut dia tu? Ada ke dekat sini? Ataupun mungkin ada yang underweight. Ada juga kan? Bukannya masalah berat badan sangat, tapi dia tak boleh nak naik badan dia ni. Kenapa? So kalau ada siapa-siapa dekat sini daripada nombor 1 hingga nombor 9 ni, kena bertindak segera. Sebab ini adalah seakan-akan kita panggil, lai, kita panggil sakit jantung. Mailah dekat aku. Sebab benda ni dah jadi tanda amaran ni. So kalau kita tak cakna lagi, kita just buat donor je, kita terus je dengan kita punya hektik, kita sibuk pergi sana sini lah. Yelah, alang-alang kan, nak capai tu, nak capai ni, tak salah. Tetapi kita sia-siakan kesihatan kita. Yang ni yang saya sedih sangat. Bekerja all out ni boleh, tetapi jangan sampai kita abaikan kesihatan kita. So malam ni 3 benda je saya nak share sekejap je. Sebab kalau nak share banyak sangat, nanti sampai subuh nanti pun tak habis. 3 benda je kita nak tengok ni. Yang pertama, apa itu sebenarnya heart disease? Kita nak kenal sakit jantung ni apa sebenarnya. Yang kedua, kita nak tahu punca ataupun tanda-tanda dia dan apa komplikasi dia. Kita nak tengok yang tu sikit. Dan yang ketiga, yang paling penting ni, apa solusi dia. So, kalau boleh you all stay lah. Ada lebih kurang 600 orang dekat Zoom sini ni. Tahniah. Tahniah sangat sebab tak semua orang boleh berada di sini. Tak semua orang yang memang Allah buka pintu hati dia untuk duduk menghadap Zoom ni. Tak kira lah you all tengah berbaju kelawar ke, bergolek atas katil ke, tengah duk lipat kain ke, tengah duk basuh pinggan, tak kira. Tetapi Allah telah pilih you all untuk berada di sini dan tolonglah cakap Alhamdulillah. Sebab kalau tak, kita tak akan dapat ilmu ni. Okay? So, 3 benda ni. Okey, sebelum kita bermula, saya nak tanya, siapa yang baru ni dia ambil kesempatan buat blood test yang kita buat wellness rewards baru ni? Kan? Ada Forever buat baru ni kan? Ada tak? Siapa tak dekat sini? Saya nak tengok dalam box ni. Ada tak siapa-siapa dekat sini yang ambil peluang ni untuk buat blood test baru ni? Ada tak? Ramai ke? Kak Laili ada. Siapa yang ambil? Boleh saya tengok tak? Boleh tolak letak dalam chat box. Siapa yang ada buat blood test baru ni? Okey, Liza, Jamalia ada. Bagus. Okey. Ramai tak orang baru dekat sini Ada tak ramai yang baru first time tengok saya ni? Ada ke? Ada new yang memang very new sangat. Tak tahu apa ke benda makcik bawang ni dia bercakap ni. Ada orang baru tak dekat sini? Fresh, fresh. Saya nak tengok. Okey, ramai. Very good. Orang baru. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Selamat berkenalan. Bagus. Orang baru. Dan saya juga tengok ramai sangat yang dah buat blood test kan. Congratulations. Siapa yang tak buat blood test lagi, please kesian dekat badan you. Kereta pun kita guna lama kita pergi angkat enjin. Orang kata kita pergi apa Orang panggil apa Alex? Servis. Pergi servis kan? Kereta pun servis, tukar minyak hitam, tukarlah apa rim tayar lah, tukar itu, tukar ini. Tapi badan kita gilek perengget, tak ada buat apa. Kesian tak dengan badan kita? Masya Allah.
So siapa yang belum buat blood test at least once a year, tolong buat Sebab nanti Tuhan akan tanya apa yang you buat dengan badan you sampai salur darah you berkeladak macam gini? Apa yang kamu dah buat dengan badan you sampai kaki kena potong? Apa yang kamu dah buat dengan badan kamu ni sampai habis hancur perut ni kena cucuk insulin so saya minta maaf bila saya cakap gini saya nak buka minda anda supaya sedar bahawa kesihatan kita ni adalah penting. Okey? So bagi yang buat blood test saya ucapkan tahniah. Okey, siapa yang ada blood test tolong ambil duduk depan. Ambil blood test tu letak depan you all masing-masing sebab on and off saya akan refer pada blood test anda. Saya bagi masa lebih kurang 10 saat. Ambil blood test letak dekat depan ni saya akan refer masa saya bagi tahu. Tolong ambil. Dan kalau siapa yang ada tak dekat you all yang ada ni? Nampak tak measuring tape ni? Tolong ambil juga letak dekat depan. Saya nak bagi ilmu sikit tips. Okey, cepat. 10 saat. Saya bagi masa 10 second. Pergi ambil blood test masing-masing. Yang ada, pergi ambil measuring tape ni. Kita nak belajar sikit malam ni. Okey, 10 second. Cepat. Okey, saya selalu check every 6 months. Bagus. Okey, semua dah ada? Tak ada blood test. Okey, tak ada tak apa. Siapa yang ada lah Siapa yang ada, ambil, letak dekat depan ni. Senang kita nak refer sebab saya akan explain based on blood test you all kejap lagi. Okay. Okay, very good Emily. Ready. Yes, ready. Bagus. Nur Intan, ready. Good. Maknanya you sayang dengan badan you. Okay, siapa yang belum buat blood test, lepas ni terus buat Okay, Sean. Good, Sean. Okay. Desktop. Ready. Ada ke nama desktop? Boleh tak tukar nama lain sikit? Saya nak panggil nama yang best-best sikit. Desktop. Siapa nama you ni? Desktop ni. Masya Allah. Rafidah Jumadi. Okay. Iza Hassan. Bagus. Okay. Nurul Huda. Okay. Very good. So now kita nak start Yang nak pergi kencing ke nak pergi apa tu pergi dulu. Kita nak masuk topik yang best ni. Okay. Okay. Kalau kita tengok kita dah aware kan masalah kesihatan jantung ni memang something yang serius. Kalau tidak, takkanlah dia duduk dekat top tangga pertama Tangga pertama tak pernah jatuh. Dia adalah penyebab utama kematian di Malaysia. Okey? So duduk betul-betul pasang kuda-kuda, duduk betul-betul nak tengok ini adalah penyebab utama kematian di Malaysia. Of course semua orang akan mati. Saya pun akan mati. Orang cakap apalah Dr. Taribah ni betul. Saya cakap saya pun akan mati. Cuma kalau boleh kita nak design kematian kita supaya kita dapat kematian yang terbaik. InsyaAllah kita boleh design supaya Allah bagi kematian yang terbaik untuk kita. Okey, ni saya ambil daripada Keratan Akhbar. Baru sangat ni, 29 September 2023. Okey, tengok Statistik terkini 2022 menunjukkan bahawa ischemic heart disease mencatatkan sebab kematian kedua tertinggi di negara ini pada tahun 2021. Ni kedua pada tahun 2021 iaitu 13.7% selepas COVID-19. Maknanya sebelum COVID memang jantung ni adalah yang pertama. Okey. Dan penyakit jantung juga mengakibatkan kematian yang lebih ramai berbanding kemalangan jalan raya. Masya Allah. Tapi kita buat tak tahu je. BP dah 200-300 dah tinggi sangat tekanan darah. Jalan santai jadi tak tahu benda tu boleh efek pada jantung dia. Allahu Akbar. Okay, now. Bila kita sebut heart disease, kita nak tengok apa sebenarnya maksud dia. Ada banyak jenis, types of heart disease. Ni ada banyak jenis sangat heart disease. So, kalau dalam bidang medical ni, dia terminologi ataupun nama sakit jantung ni dia ada macam-macam. Kalau valve disease tu, masalah injap. Okay, mitral valve, tricuspid valve lah, aortic valve disease, masuk injap, apa semua tu adalah penyakit yang berkenaan dengan injap jantung. Kalau aneurysm, ini adalah penyakit berkaitan dengan, nampak tak aorta ni, salur darah ni, dia congenitally, dia memang bengkak So dia tunggu masa je nak meletup tu. Aneurysm, salur darah.
Coronary artery disease. Yang ni yang kita nak banyak discuss pada malam ni. Yang ni yang paling common. Coronary artery disease ni adalah pengumpulan plak ataupun kita panggil arteriosclerosis. Okey? Plak ni. Nampak tak ni duk sumbat dekat saluran darah. Kita banyak akan discuss tentang coronary artery disease ataupun kita panggil CAD. Cardiac arrhythmia. Cardiac arrhythmia ni jenis penyakit jantung di mana electrical impulse dia, jantung kita ni, dia boleh berdenyut dengan sendiri. Tak perlu nak tunggu kita pergi toik, 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 toik denyut. Tak payah, tak payah. Allah Ta'ala dah buat dah. Dalam jantung kita memang dah semula jadi ada bateri dia. Kecuali kalau bateri orang tu dah kong, terpaksalah masuk bateri daripada luar, pasang bateri kan. Itulah sebab bateri yang Allah Ta'ala buat tu dah rosak. Okey, bateri tu kita ada nama dia. SA node lah, sinoatrial node lah, atrioventricular node lah. Ada banyak bateri dia. So, cardiac arrhythmia ni adalah rhythm jantung kita yang tak betul. Maknanya no, tak. Tu adalah tak betul. Rhythmia adalah rhythm. So, tak ada rhythm yang betul. Jadi, kalau kita dengar dia punya pulse, orang yang arrhythmia ni, dia nadi dia jadi, dia irregular. Kalau kita, jantung kita biasa kan? Dup, lup, dup, 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 lup, dup. Kan bunyi gitu jantung kita. Tapi orang yang cardiac arrhythmia ni, jantung dia kadang-kadang laju, kadang-kadang slow. Lup, dup, 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 lup, dup, lup, dup, lup, 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 dup, dup, dup. Dia jadi tak betul rhythm dia. So, itu adalah cardiac arrhythmia. Okay, disebabkan oleh masalah rhythm jantung yang tak betul. Okay, heart failure adalah masalah jantung yang sudah gagal. Okey, jantung tak dapat nak berfungsi dengan baik, heart failure. Okey, dan heart failure ni juga biasanya dia akan menyebabkan orang tu jadi tak boleh nak bernafas, lemas. Sebab dia tak boleh nak pump keluar. Dia punya muscle dia, otot jantung dekat sini ni dah lemah. Masalah darah tinggi, chronic hypertension yang dah bertahun-tahun, dah lama akan menyebabkan otot jantung jadi bengkak. Otot jantung jadi besar, bengkak, tak boleh nak berdenyut dengan baik. Jadi dia tak boleh nak pump keluar darah daripada jantung, dan darah yang yang tak ada oksigen ni dia akan backflow balik ke paru-paru. Ni darah yang biru ni, nampak tak? Yang biru ni adalah ia bawa darah tak beroksigen. Dia akan nak pergi ke paru-paru tu, dia akan backflow balik ke paru-paru, menyebabkan dia tak dapat nak bernafas dengan baik. Heart failure. Cardiomyopathy ni adalah macam-macam jenis penyakit pada jantung. Cardio jantung, myo muscle, peti ni adalah disease. So ini adalah penyakit pada jantung lah, berkaitan dengan otot dekat jantung juga. Pericarditis ni adalah inflammation pada bahagian luar sarung jantung kita tu adalah pericardium. Dia punya pembalut dia tu macam kita pakai jaket kita itulah yang problem. So pericardium ni adalah jaket ataupun pembalut luar pada jantung tu yang dah inflame, yang dah radang. Tis ni radang, pericarditis. So malam ni kita lebih banyak nak discuss tentang coronary artery disease. So tak kenal maka tak cinta. So saya nak kenalkan dulu jantung ni supaya kita jatuh cinta. Sebab selama ni kita tak sedar diri. Jantung kita ni Masya Allah kesiannya. Tak pernah berhenti berdenyut. Tapi kita tak ada pun rasa sayang, rasa cinta nak protect. Sumbat je, makan je apa benda. Okey, buat je apa-apa yang tak kisahlah jantung aku tu baik ke tak. Hari ni, malam ni kita nak tengok supaya kita sayang dan jatuh cinta pada jantung kita. Jantung kita ni lebih kurang sebesar penumbuk. Penumbuk masing-masing. Kalau penumbuk saya besar ni, kalau penumbuk Ustaz Din mungkin besar lah kot. Penumbuk Ustaz Din lagi besar kot. Penumbuk masing-masing dan berat dia lebih kurang dalam 300 grams, lebih kurang. Jantung kita berdenyut lebih kurang 60 hingga 100 times per minute. That's why normal heartbeat kita lebih kurang dalam 60 to 70 or 80 beats per minute. So kalau jantung kita berdenyut dengan lebih laju 100 to 150 ke 120 beats per minute, kita panggil tachycardia. Tachy laju, kardia jantung. Jantung yang berdenyut dengan laju. Okey. Dan orang dewasa ni, jantung orang dewasa ni dia pumpkan lebih kurang 5 liter darah lah setiap hari. Dia pumpkan darah tu keluar lebih kurang dalam 4 to 5.5 liters of blood dalam badan kita.
Okey, so ni adalah fakta-fakta je lah you all boleh cari dalam buku mana-mana Kuat sangat pressure dalam jantung ni, cuba you all tengok Kalau jantung kita pump dia punya muscle dia tu yang sehat, yang berdenyut dengan kuat darah tu boleh memancut keluar lebih kurang 9 meter. Masya Allah, kuat otot jantung kita tu. That's why dia boleh pumpkan darah daripada hujung rambut kita ke hujung kaki. So kalau darah tu tak elok circulation dia, hujung-hujung kaki kita tu akan jadi hitam, akan jadi kadang jadi kuku tu jadi tumbuh tak elok. Tu maknanya blood circulation kita tak cantik. Ataupun salah satu sebab mungkin rambut yang selalu gugur, kadang-kadang rambut kita ni jadi tak elok, tak sihat, most of the time blood flow dekat folikel rambut kita tu tak cantik juga. So orang yang ada masalah jantung, dia akan ada problem-problem tu. So kita belajar nanti akhir nanti macam mana nak blood flow kita tu supaya cantik, supaya kita nak badan kita daripada atas sampai ke bawah, dalam sampai ke luar, supaya semua tu cantik, insya-Allah. Okay? Bila kita exercise, of course lah jantung kita akan berdenyut dengan lebih laju sebab nak pump lebih banyak oksigen. Dan salur darah dalam badan kita ni daripada arteri, vena, kapilari kalau kita sambungkan semua tu, dia jadi lebih kurang 60 batu panjang dia. Panjang banyak salur darah kita yang besar-besar dan yang kecil-kecil ni. Okay. So jantung kita ni duduk kat sini. Nampak tak? Alhamdulillah. Okay. Dia duduk menghadap ke kiri. So, bila kita nak dengar bunyi jantung kita, kita kena lebih kepada sebelah kiri kita. Tapi ada juga orang yang jantung dia ni menghadap ke kanan. Ni, dia normal dia ke kiri ke apex kiri ni. Ada orang yang jantung dia menghadap ke sebelah kanan sini, ada juga. Yang tu kita panggil dextrocardia lah. Daripada lahir, dia memang ada jantung dia tu face ke sana tu. Okay. Ni adalah salur-salur darah dekat jantung kita kalau tersumbat salur darah besar ni, biasanya kalau kena pasang stent apa yang besar-besar lah big coronary arteries ni yang tersumbat lah. Okey, dan ni bila kita buka jantung kita nampak lah apa tu yang kita panggil injap. Yang orang tukar injap apa semua tu benda ni lah. Ni adalah injap kita panggil tricuspid, injap mitral ni semua injap-injap yang dia menghalang darah tu daripada backflow. So darah dalam jantung kita dia one way street je. One way street. Dia boleh lalu satu hala je. Dia tak boleh naik balik. Kalau dia naik balik ke atas, benda tu jadi abnormal. Orang tu memang akan sakit. Sebab dia tak boleh bercampur. Darah yang beroksigen, tak beroksigen tak boleh bercampur. So bila ada backflow, kita panggil regurgitation. Darah tu regurg naik balik ke atas. So yang tu akan ada penyakit dia. Okay. Ni adalah yang saya bagi tahu tadi bateri. Dalam jantung kita ni ada bateri dia. Bateri inilah yang kita panggil pacemaker. Yang daripada bateri ini, dia akan boleh merangsang kita punya otot jantung tu berdenyut dengan sendiri. Pacemaker. Sinoatrial node, AV node. Daripada sini dia akan pergi ke sini. Pergi ke dia punya septum sini. Lepas tu ada branch block. So kalau ada mana-mana problem dekat pacemaker ataupun bateri jantung ni, dia akan ada masalah dengan rhythm jantung ataupun kadang-kadang dia akan jadi heart block lah. Jantung tu berhenti tiba-tiba berdenyut. Okey, tu yang kita kata first degree heart block, second degree dan sebagainya. Okey, yang ni cuma saya nak tunjuk lah kalau kita tengok yang, kan kalau kita pergi hospital kan, biasa kita nampak yang mesin apa tu yang letak dekat jantung tu kan, ECG tu ataupun yang tek 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 kan, waktu tek maknanya orang tu dah mati kan kalau straight gitu. So ni adalah kita panggil ECG electrocardiogram, kita panggil heart rhythm dia, electric impulse dekat jantung kita. Ni kita nampak normal rhythm, tachycardia jantung yang laju, bradycardia jantung yang slow, rhythm yang slow, atrial fibrillation ni adalah arrhythmia, jantung tu berdenyut dengan secara tak betul. Okay, so bila kita dah kenal kita punya fungsi jantung dengan struktur jantung, sekarang ni kita nak tengok kenapa punca dia ni. Apa masalah jantung kita yang sampai ada tiba-tiba jadi block lah, tiba-tiba tersumbat lah. Sebenarnya apa problem dia ni? So saya untuk memudahkan kita fahamlah pada malam ni, saya simpulkan penyebab dia ataupun risiko ni di bawah satu kita panggil metabolic syndrome.
So bagi siapa yang ada medical doctors dekat sini, maybe ada saya tengok ramai juga medical doctors dekat sini, ada tadi nama-nama geng-geng saya pun ada juga ni. So you all will be very familiar bila kita sebut metabolic syndrome. Ia adalah satu himpunan risk factor. Metabolic syndrome ni adalah sekelompok ataupun kluster risiko-risiko yang menyebabkan masalah kardiovaskular ataupun masalah-masalah metabolik yang lain lah, kencing manis dan sebagainya. Okay. Dan dia bermula dengan risiko ni, faktor risiko ni genetik, unhealthy lifestyle, antipsychotic drugs or any other drugs boleh juga menyebabkan oxidative stress, radikal bebas dekat luar. So orang kata, aku memang dah genetik dah ni, sakit jantung ni, mak sakit jantung, ayah sakit jantung, atuk nenek pun sakit jantung. So aku ni sakit jantung jugalah. Memang betul ada certain gene yang mutate ataupun gene yang memang bermutasi yang menyebabkan masalah hyperkolesterolemia jantung dan sebagainya. Tetapi itu cuma sikit je. Sikit je. Yang lebih lagi besar percentage dia adalah kita punya lifestyle kita. So that's why benda ni sebenarnya kita boleh kawal dan kita boleh ubah sebenarnya diri kita kalau kita betul-betul ada ilmu, insya-Allah. Semalam ni kita nak gali ilmu ni. Dan metabolic syndrome ni dia terbahagi senangnya ada 5 ni. Visceral obesity, okay? High blood sugar, hypertension, triglyceride yang tinggi dan low HDL. Saya akan explain satu-satu. So that's why saya nak those yang ada blood result, tolong refer pada result darah masing-masing. Kejap lagi saya akan explain. Okay, so ni adalah faktor risiko. Ini yang saya cakap tadi, healthy lifestyle. Cuba kita duduk sejenak, pejam mata sekejap. Jangan tidur pula. Pejam mata, kita cuba flashback balik. Macam mana kehidupan kita selama ni? Adakah kita memang 100% memang betul-betul boleh jaga kita punya lifestyle kita? Ataupun kita memang kadang-kadang hanyut ke Laut Mediterranean? Kadang-kadang tiba-tiba rasa macam kenapalah badan aku ni lemau. Bila badan dah lemau tu maksudnya memang ada something yang kita dah buat tak elok dekat badan kita dari segi kesihatan tu. So ni benda yang orang lain tak tahu tau. You all tahu sendiri ni. Benda ni tak boleh tipu Sebab kalau kita masuk ke unhealthy lifestyle, kita sendiri akan rasa akibat dia. So ni kena muhasabah sendiri. Duduk dan muhasabah sendiri macam mana kita punya kehidupan selama ini. Okay, now. Sekarang ni kita nak lebih realistik. Saya nak anda semua 782 orang yang ada dekat sini. Kena participate. Kalau betul you all nak sihat ni. Okay. Sekarang ni saya nak anda sendiri buat. Cuba. Kita nak tengok ni. Sekarang ni kita akan pergi satu-satu tau. Kita akan pergi kepada this one. Kalau you all ingat ni. Visceral obesity. Kita nak pergi satu-satu ni. Supaya malam ni, walaupun kita sekejap je, mungkin dalam sejam je, tapi saya nak supaya kita semua dapat ilmu. Okay? Dan kita boleh apply. Okay. Cuba ambil measuring tape. Siapa yang ada ni? Measuring tape. Okay. Saya nak anda ukur lilit waist ataupun pinggang dengan hips pinggul. Waist ni, pinggang ni adalah ukur lilit yang at the level of pusat kita. Okay, cuba ukur at the level of pusat kita ni. Dan hip ni adalah bahagian yang paling lebar dekat punggung kita. Ukur tak? Siapa ada measuring tape sini? Cuba ukur. Buat. Okay, buat. Hanyut. Puan saya, suami saya baru 6 bulan operate jantung. Okey, moga-moga dia sihat InsyaAllah. Tiap-tiap bulan saya buat fashdu. Apa tu? Dah buat selama 6 bulan. Kenapa ya fashdu ni? Saya tak tahu fashdu ni apa Oh, fashdu keluarkan darah. Okey. Dr. Zul dah jawab tu. Okey. Okey, so cuba buat ni. Kita nak tengok waist to hip circumference. Okay, waist to hip circumference ni apa? Ada banyak sangat kajian yang menunjukkan bahawa WHR ataupun waist to hip ratio ni dia adalah indikator yang bagus berbanding dengan BMI untuk menentukan risiko serangan jantung. So those of you yang dah ukur tu cuba buat ratio. Ambil yang waist ukuran pinggang tadi tu per ukuran pinggul.
Okey, per ukuran pinggul. Ambil berapa dia punya bacaan dia ni. Kalau wanita mesti 0.8 ke bawah. Nisbah dia. Wanita Kalau lelaki mesti 0.9 ke bawah. Okey. Dah ukur? Okey. Cuba tengok. Cuba tengok. Siapa yang dah ukur? Zia, okey. 0.78. Bagus. Tio. 0.89. Tio, okey. Nyaris-nyaris, Tio. Aira, 0.76. Okey. Siapa lagi? Syuhaila, 0.8. Kak Zah, Hasrin, bagus. So you all ukur Make sure, ingat ni, wanita mesti 0.8 ke bawah. Lelaki mesti 0.95 ke bawah. Okey, bagus. Tajah Syida, 0.76. Siti Sharifah, very good. So nampak semua sini nampak cantik. Hasmazni, 1.03 lebih tu. Hasmazni Toing dah tu, alam, 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 berjaga-jaga. Kena ambil tindakan segera. Okey, bagus Ramai yang buat si Tino. Ukur kat mana? Alia ukur bahagian pinggang at the level of pusat. Okey, pinggang tu ukur diameter, ukur lilit. Yang bawah tu pinggul, bahagian bontot lah. Wah, senang cerita. Ukur bontot lah. Bahagian yang paling lebar. Berapa? Atas per bawah tu. Berapa bacaan? So, you all measure ni sebab ini adalah indikator yang menunjukkan kita kena hati-hati. Be careful. Kalau kita tak berjaga-jaga, ia memberi 3 kali ganda risiko untuk dapat myocardial infarction. Myocardial infarction yang kita panggil MI itu serangan jantung. Tiba-tiba dapat heart attack. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So be careful lah sebab benda ni adalah a very strong indicator. Okey, tu adalah visceral obesity. Kita panggil sebab siapa yang memang lebih dekat bahagian depan ni biasanya mesti dia ada fatty liver dan semualah. Okey, ciri metabolic syndrome yang kedua. Kita nak tengok high blood sugar. Okey, siapa yang ada rizal darah, ambil letak dekat depan mata masing-masing, tengok rizal darah. 2 bacaan penting rizal darah ni. Yang pertama adalah fasting blood sugar. Yang kedua, cuba tengok HbA1c. Ada tak? Ada tak rizal darah masing-masing? Cuba tengok. Kak Leha. Kalau pinggang lagi besar dari punggung. Tu problem tu. Kita ukur bahagian pinggang. Kalau besar dari punggung, maknanya kita punya bahagian abdomen tu ada banyak sangat lemak-lemak visceral, lemak yang bahaya. Kemungkinan ada lemak yang boleh menyebabkan masalah heart attack. Tu yang saya cakap tadi Okey, Asila HbA1c 5.0 cantik. Alhamdulillah. Okey, tengok bacaan gula masing-masing. HbA1c kita nak normal dia less than 5.7%. HbA1c. Okay, ingat Untuk fasting blood sugar, kalau boleh fasting kita nak kalau boleh less than berapa fasting ni? Ni tinggi ni. Kita nak berapa cantiknya? Yang cantiknya berapa? Siapa tahu fasting blood sugar yang cantik berapa? Normal. Yes, dalam range 5. 5.2 Wah, cantik Jackie. 4.5. Cikgu Ayu. Cik Ayu less than 6. Syida 5. Bagus So, yang lebih accurate sebenarnya adalah bacaan HbA1c. Sebab kalau fasting blood sugar tu mungkin dia ambil bacaan yang kita puasa kan. Mungkin semalam kita puasa. Pagi ni kita check blood, mungkin rendah. Tetapi HbA1c ni dia lebih tepat sebab dia ambil bacaan yang selama 3 bulan lepas. 3 bulan lepas tu macam kita ambil every day. Kita ambil dia punya julat dia, average setiap hari. So kalau HbA1c lebih tinggi daripada 6.3, maknanya dah ada kencing manis. Okey? So tu adalah ciri yang kedua. Ciri yang pertama tadi apa? Visceral obesity. Ciri yang kedua adalah gula, kencing manis tu. Ciri yang ketiga adalah BP, blood pressure. Berapa tekanan darah kita? Average setiap hari berapa? Ada catat tak? So kalau you all betul-betul cakna, catat. So kalau kita ada masalah tekanan darah tinggi,
itu adalah sudah masuk dalam kategori yang ketiga, risiko untuk dapat masalah kardiovaskular. Ataupun kita muhasabah balik, kita memang ambil ubat darah tinggi ke? Berapa dos ubat kita? Banyak sangat ke? Sampai kadang-kadang orang ambil ubat darah tinggi ni 3, 4, 5 jenis. Ada, Masya Allah, kesian sangat saya tengok. Dan dos yang tinggi-tinggi tu sampai kadang-kadang Masya Allah tengok result buah pinggang pun dah sedih sangat. So benda-benda ni bukan saya kata, jangan salah faham tau. Bukan saya kata jangan makan ubat. Bukan. Kalau doktor dah bagi ubat, makanlah. Yang penting kita jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita, lifestyle kita. Sebab benda tu lah yang akan boleh mengubah kesihatan dalaman kita. Ubat ni adalah symptomatic treatment ataupun rawatan secara simptom. Kalau tak makan ubat, nanti pecah salur darah kita sebab tinggi sangat tekanan darah. So, makan dulu ubat. Tapi at the same time, kita jaga pemakanan kita, jaga tidur kita, jaga aktiviti kita supaya lama-kelamaan dos ubat kita boleh diturunkan ataupun dihentikan. Okay? So, ni adalah ciri yang ketiga. Ciri yang keempat dengan kelima ni berkaitan dengan result darah kolesterol. Okey. Letak dekat depan tu. Tengok result darah masing-masing. Result yang dia tulis triglyceride dengan HDL. Ada tak? Siapa yang ada blood result? Cuba tengok. Sean ada tak Sean? Result HDL dengan triglyceride. Ada. Berapa bacaan? Shirley, 99/73. Cantik, Shirley. Okey. So, cuba tengok metabolic syndrome, ciri yang keempat dengan kelima ni adalah triglyceride dia tinggi. Okay, triglyceride ni adalah consider, senang cerita orang kalau biasa doktor-doktor cakap kolesterol yang jahat lah, triglyceride. Dan HDL ni kita panggil good cholesterol. Nak senang cerita kita panggil good cholesterol. Sebenarnya dia ada kriteria lain dia. So kalau triglyceride tinggi, kalau HDL tu rendah, ini adalah termasuk dalam ciri metabolic syndrome yang nombor 4 dengan nombor 5. Okay. Normal value dia, yang ni. Tolong snap gambar, simpan. Okay. Kalau HDL kita nak supaya tinggi, kita nak supaya sentiasa more than 1.5 HDL. Triglyceride kita nak rendah, kita nak supaya less than 1.7 millimol per liter. Okay, so kalau bacaan triglyceride dengan HDL kita tak normal, kita masuk dalam kategori metabolic syndrome, kategori yang keempat dan kelima. Okay, jadi lima tu, setakat ni macam mana? 5 kriteria metabolic syndrome tadi. You all ada berapa ciri? Berapa? 0.5 ada yang pas, maknanya dia tak ada semua. Visceral obesity dia tak ada, blood sugar dia cantik, BP dia cantik, triglyceride dengan LDL dia normal. Maknanya markah dia 0.0/5. So bagus. Kalau you all ada 2 daripada 5 kriteria tadi, masuk dalam langkah berjaga-jaga. Okey, dah langkah berjaga-jaga. Kalau lebih daripada 3, anytime kita akan terdedah kepada risiko heart attack, stroke dan sebagainya. Okey, na'udzubillah min zalik. So, saya saya discuss isu ni sebab benda ni lah sebenarnya yang kita kadang-kadang terlepas pandang sebab kita terlalu sibuk setiap hari pergi sana sini terlalu ambitious sangat, terlalu nak achieve something sangat tak salah tetapi yang salahnya sebab kita ignore diri kita sendiri. Ibu-ibu especially, ibu-ibu yang dia jaga anak-anak dia jaga suami dia jaga mak ayah dia, kadang-kadang dia terlupa nak jaga diri dia sendiri. So cari masa untuk jaga diri sendiri dengan lebih baik insya-Allah. So ni ada saya letak sini ada satu jurnal ni, Cardiovascular Consequences of Metabolic Syndrome. Memang ada kesan ataupun impact kepada masalah jantung dan salur darah kalau kita ada masalah dengan risiko metabolik ni. Okay. So daripada sinilah kita akan dapat masalah masalah-masalah jantung yang saya sebut tadi daripada masalah obesiti, gula, lipid ataupun kolesterol yang tak betul, masalah hypertension, ini akan menyebabkan masalah jantung kita. Ini semua masalah dekat jantung kita. Okay, so dia tunggu masa je tu nak meletup tu. Okay, ni ada short video, you all boleh tengok.
Dengar If tak? you or someone you know has high blood pressure, this video will help you understand what it is and why it's important to keep it under control. Over time, high blood pressure will damage the walls of your arteries. This damage can lead to life-threatening conditions. For example, an artery wall may become weak and form an enlarged area called an aneurysm. The wall may burst and bleed into the tissue around it. In another example, damage to an artery wall may attract certain substances in your blood, such as cholesterol, fat, and calcium. They may form a buildup called a plaque. As the plaque gets bigger, blood flow in the artery is reduced. Blood cells can stick to the plaque and form solid clumps called clots. Blood clots further reduce or completely block your blood flow. If this happens in your brain, it can lead to a stroke. If it happens in your heart, it can lead to a heart attack. In another example, damage to the arteries in your kidneys may reduce their ability to work properly. This can lead to kidney disease. In a final example, damage to your arteries makes your heart beat even harder, which raises your blood pressure even more and can lead to heart failure. If you have questions about how... Okay, so nampak macam mana sebenarnya kalau kita boleh tengok tu everyday dalam jantung, dalam otak kita tu. Okay. Saya tengok yang komen tadi ramai yang dapat markah penuh kan, 0/5. Oh, ramai ni. Ramai dapat markah penuh ni. Masya Allah, tahniah. Tapi jangan sedap hati dulu. Jangan celebrate dulu. Jangan. Saya nak tunjuk satu lagi berita yang agak mengejutkan. Bagi yang dapat 0/5. Tengok ni. Okey. Tengok ni siapa. Rich Academy Nohayati. Selalu lewat tidur malam akan mempengaruhi ke? Of course, my dear. Siapa yang tidur lewat malam Siapa yang dengar talk saya yang sebelum ni? You all ingat tak saya cerita pasal kalau tidur lewat malam tu? Siapa tidur lewat malam, kajian ada menunjukkan dia follow group of students yang memang dia buat kajian. Tidur lewat malam memang akan ada risiko metabolik. Jantung akan fail, okey, akan ada masalah jantung, akan ada masalah tekanan darah tinggi, kencing manis, masalah hormon, masalah akhir sekali dia follow dalam kajian yang tidur lewat malam ni, dia akan menyebabkan premature death. Mati awal. So, jangan main-main tidur adalah salah satu yang paling penting sekali. So, saya nak make sure malam ni insyaAllah kita jangan habis. Kalau boleh lepas daripada pukul 10. Sebab saya tak mahu you all tidur lewat ni. InsyaAllah. Tengok ni penting bagi yang dapat markah kosong tadi tu. Tapi ada orang yang tak ada pun spare tire dia. Maknanya dia tak ada pun visceral obesity tadi tu. Bacaan waist to hip ratio dia normal je. Tapi bacaan blood pressure dia, blood sugar dia, triglyceride dia, HDL dia tak normal. Macam mana tu? Nak tengok tak? Nak tahu tak? Inilah yang kita panggil lean but not healthy. Ataupun skinny fat. Dia nampak kurus tapi dia tak sihat. Ataupun terminologi dia adalah metabolically obese normal weight phenotype. Dia jenis orang yang metabolik dia obese. Dia macam metabolik dia gemuk masalah metabolik, tetapi weight dia normal. Ada orang yang gini Ataupun ada setengah jurnal dia panggil thin fat obesity. Thin fat obesity. Dan thin fat obesity ni dia banyak dekat negara-negara Asia Malaysia, Singapura, Brunei, Asia, semua tu banyak. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok orang dekat luar, Europe, mana semua tu, dia ada banyak simpanan lemak dia. Dia besar-besar kan frame dia, rangka dia besar. Jadi dia boleh simpan banyak lemak dekat subcutaneous dia. Perut dia, paha dia lah dekat sini besar, belakang besar Dia ada banyak simpanan lemak. Dia subcutaneous fat. Dia tak banyak visceral fat. Tetapi kita orang Asia ni kebanyakannya tak boleh nak simpan banyak lemak sangat dekat bahagian subcutaneous. Mungkin dekat perut tu tak boleh nak sumbat dah dekat bahagian
peha apa semua. Jadi dia pergi ke jantung. Bila dia pergi ke jantung apa semua tu, itu yang menyebabkan masalah yang tak sihat tu ke organ-organ tu. So ni menunjukkan, tengok nampak tak? Yang hijau ni adalah non-obese. Okey, ni adalah kita nak tunjuk bahawa prevalence of diabetic, hypertension, masalah dyslipidemia. Dyslipidemia ni tadi yang kolesterol tinggi, triglyceride tinggi dengan HDL dia rendah. Ni masalah dia. Orang yang non-obese hijau, nampak tak? Hijau. Yang ni adalah, yang merah ni adalah normal weight obese. Yang ni adalah obese. Jadi lebih kurang sama je. Nampak tak? Yang ni pula normal weight obese ni lebih tinggi. Nampak tak bar dia ni? Berbanding ni. So, ni adalah yang kita panggil kondisi iaitu lean, dia not healthy. So, selagi kita tak confirm dengan result darah kita yang betul-betul cantik, dan kita ada energi yang mantap, kita tak selalu letih, belum lagi memastikan yang kita benar-benar sihat. So, kesimpulannya, sama ada kita kurus ke, gemuk ke, yang penting dalaman kita mesti sihat. Tak kira lah, ada orang gemuk tapi dia sihat, alhamdulillah, dia pass semua, result darah dia cantik, it's okay lah. Tapi be careful, sometimes sel lemak kita pun dia akan mengeluarkan juga bahan-bahan yang bahaya tu, cytokines dan sebagainya, be careful. So the best is actually kita target untuk kita dapat healthy weight, okay, berat badan yang ideal, inside out, health and fitness, yang ni yang kita aim, okay. Itu saja pada malam ini. Dah habis lah? Tak adalah, ada lagi. Sabar, sabar. Selalu tidur lewat malam. Kalau ada gastric and GERD, ada efek pada jantung. Ya, betul. Nak lagi ke? Nak dengar lagi? Okey, so saya sambung sikit lagi. Mesti ada lagi. Belum bagi tips lagi ni. Ini part terakhir nak masuk solusi ni. So, kita nak masuk ke part solusi, tapi saya nak anda tengok ni dulu. Boleh kita agak tak tanda-tanda kalau kita nak kena serangan jantung? Boleh tak kita agak? Ada tak tanda-tanda dia Siapa yang biasa sini tengok orang yang nak kena serangan jantung tu? Kebas-kebas, no fakiah, betul lagi? Berpeluh, susah nafas. Okey, lagi? Sakit ulu hati, bagus. Debor-debor, semput. Ya betul. Ada orang yang tak ada langsung simptom. Siapa yang jawab tadi? Suami saya tak ada tanda langsung. Betul. Ada orang tak ada tanda tiba-tiba dia collapse. So memang ada tanda dan kadang-kadang tak ada tanda langsung. So setengah-setengah orang. Setengah-setengah orang. Sebelum kita tengok tanda tu, kita nak tengok ni dulu. Ni adalah kenapa terjadinya tanda-tanda. Tapi saya tak nak explain lah benda ni. Pening kan. You all tengok pun rasa nak muntah. Rasa nak muntah tak? Saya tak nak explain benda ni. Benda ni cuma untuk belajar saja. So for those of you medical doctors, I know there's so many medical doctors ini. Saya nampak ada geng-geng juga ni. Bolehlah revise balik, revision. Ischemic heart attack ni macam mana, inflammation, coronary microvascular dysfunction, atherosclerosis, vasospasm. Vasospasm tu yang menyebabkan kita jadi rasa sakit, dia keluarkan pain factor. So benda ni saya tak nak explain, saya cuma letak bahawa ini nak menunjukkan bahawa masalah jantung ni sebenarnya ada banyak sangat dia punya contributor dia. Penyebab dia lah, kenapa jadi gini, apa bahan-bahan yang dihasilkan, apa bahan dalam badan kita nak cuba untuk tolong. Yang jadi masalah ni kalau badan kita tak boleh nak backup. Sebab kita tak bagi makanan yang bagus, kita tak bagi exercise yang cukup untuk oksigen dalam badan kita, kita tak bagi the best nutrition untuk masuk every day, so tak cukup nak backup ni. So bila jadinya masalah vasospasm, atherosclerosis apa semua ni, dia tak boleh nak top up badan kita, so terpaksalah reda dengan kena serangan jantung. Okay, saya tak explain, cuma saya nak you all tengok. This is a very good video. You all tengok apa tanda-tanda awal untuk serangan jantung. So that bila kita tengok ni, kita boleh bantu ataupun kita sendiri boleh cakna dengan diri sendiri. If you've had a cardiac incident, there's a greater chance you may have another one. The warning signs of heart attack are not always obvious. You may feel discomfort or pain in the center of your chest. This can feel like heaviness, tightness, or pressure.
The discomfort may spread to different parts of your upper body. You might feel discomfort in your shoulders, arms, neck, jaw, or back. Sometimes it can feel like a choking feeling in your throat. Your arms may feel heavy or useless. You may experience other signs and symptoms, like shortness of breath, feel nauseous, have a cold sweat, or feel dizzy or lightheaded. Some people have described it as feeling generally unwell or not quite right. Not all heart attacks are the same, and symptoms can vary. If you experience any of these warning signs, stop, talk, call 000. With a heart attack, every minute counts. Getting to hospital quickly can reduce the damage to your heart muscle and increase your chance of survival. Learn the warning signs and keep this fridge magnet handy. Angina is pain or discomfort that usually feels tight, gripping, or squeezing. It can vary from mild to severe. You may feel angina in the center of your chest. It may spread to your back, neck, jaw, shoulders, arms, or hands. Or you may feel it in other areas of your body, but not your chest. You may not even feel pain, but instead get an unpleasant sensation or discomfort in your chest, or feel shortness of breath. Angina does not mean your heart muscle is damaged, so it is not the same as a heart attack. It can affect people in different ways and at different times. Some may get it early in the morning, or when resting or sleeping. Others may get it in cold weather, after a heavy meal or physical activity. As soon as you feel angina symptoms, immediately stop and rest. If the symptoms continue, take a dose of your angina medicine. Sit or lie down before using your spray or tablet, as it can make you feel dizzy. Take your dose and wait 5 minutes. If the symptoms don't go away, wait another 5 minutes. Talk with someone and tell them how you feel. If the angina is not completely relieved in 10 minutes or is severe or gets worse quickly, call 000 immediately and ask for an ambulance. Okay. So tengok simptom dia. Ada yang tak ada simptom langsung, ada yang kita tak sangka pun simptom tu adalah simptom sebenarnya nak dapat heart attack. So just be careful Okay. So last part yang saya nak masuk dekat sini adalah solusi Solusi ni adalah apa sebenarnya yang kita boleh buat Yang pertama, of course, kita tukar lifestyle kita ataupun gaya hidup kita. Okay, nombor satu. Yang kedua, kita cari ilmu. Dan bila dah cari, dah jumpa ilmu, kena amal. Ada orang dia cari, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak buat. Dia ada ilmu tapi dia tak buat. So kena amalkan. Yang ketiga, associate with the right people, not with the toxic people. Bila kita associate ataupun kita berkawan, kita bersosial dengan orang yang toksik, benda ni lama-kelamaan, sikit demi sedikit akan menyebabkan masalah kepada emosi, hormon dan memang dia akan bagi impact kepada masalah jantung salur darah kita. Ingat benda ni bukan kecil benda besar ni sebenarnya orang yang di sekeliling kita. Nombor 4, yang ni yang paling penting ni. Kena sedar diri. Ada yang tak sedar diri ni dekat sini ni. Dia dah duduk dekat platform ni. Dia dah ada produk yang bagus. Dia dah ada ilmu yang bagus dekat sini. Tapi dia buat tak tahu je. So malam ni saya nak sentuh sikit sebenarnya. Apa sebenarnya yang kita boleh ada dekat platform kita ni. Yang boleh bagi pemakanan tambahan yang berkualiti tinggi, yang terbaik, yang halal, selamat, bukannya semata-mata balut-balut bungkus-bungkus dah situ je, serekut. Bukan. Ini adalah something yang kita baiki badan kita secara selular. Di peringkat sel, bukannya saja dekat luar dan sebagainya, no. Okey, kita baiki, kita repair badan kita ke peringkat cellular level. Yang ni yang penting kita nak faham. So this is actually kita nak tengok apa dia benefit ataupun apa dia manfaat yang kita boleh dapat dari the best supplement ataupun the best health products yang kita ada di bawah payung Forever Livings. Ramai orang tak sedar Ramai yang duduk dekat platform ni dia tak sedar. Ataupun ramai yang belum lagi join, belum lagi try, dia tak sedar bahawa ya Allah dalam dunia ni ada something yang best.
something yang terbaik untuk badan kita compare dengan yang lain yang banyak dekat luar sana. So mungkin yang ada dekat sini yang you dah try macam-macam kan? So saya nak anda cabar diri anda. Kalau you dah cuba macam-macam benda dekat luar tapi badan masih lagi tak mantap, perut masih buncit, result darah masih lagi tak cantik, tidur masih lagi tak betul, emosi masih lagi haywire. So tolong cabar diri anda untuk bertukar dan mencuba apa yang kita nak recommend dan suggest dekat sini, insya-Allah. Okey, dan tolong kontak sahabat-sahabat yang ajak anda ke sini. Ramai orang baru tadi kan ada, saya tengok ramai orang yang baru dekat sini. So tolong tanya balik, kontak balik sahabat-sahabat anda yang invite anda ke sini. Apa sebenarnya yang saya explain, sebab saya tak boleh nak explain semua. Saya explain sikit-sikit saja supaya you all boleh buka mata, buka minda dan you all tahu apa nak cari lepas ni. Okay, before kita pergi dengan lebih lanjut, this is the first step yang kena buat. Stop smoking. Bagi yang hisap rokok, Masya Allah. Minta maaf sebab tu awal-awal tadi saya mohon ampun, maaf dipinta. Saya nak bagi tahu, bagi yang vape tolonglah stop vape. Bagi yang smoking ni, yang hisap rokok ni tolonglah stop sebab benda ni kalau kita buat macam mana jaga pun kita, tapi rokok kita tak boleh nak tinggal. Dia tak akan menyucikan dengan sebaiknya dalaman kita. So just be careful lah. Benda ni memang kena stop dulu at the first step. So saya tak payah bagi tahu ni lah apa yang cigarette smoking ni buat pada badan kita sebab kita dah tahu semua benda ni. Especially dekat jantung kita. Sebab attack yang pertama sekali bila merokok ni dia akan pergi pada jantung dengan paru-paru. So dia akan menyebabkan salur darah kita jadi keras, thickening. Keras jadi dia tak fleksibel, tak boleh nak kembang kecut tu. Dia akan menyebabkan darah kita jadi lebih pekat. So bila darah tu lebih pekat, dia akan jadi clots, dia akan jadi berketul dan dia akan jadi tersumbat salur darah kita. Rokok juga akan menyebabkan kolesterol jahat tu akan naik dan dia akan menyebabkan kolesterol baik tu akan turun. Banyak so benda-benda ni you all dah tahu. So bila dah tahu tu, buat. Tinggal Kalau tak boleh tinggal dalam masa 1 hari, pasang niat dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, tahun 2024 ini, aku nak memang aim untuk stop smoking. Daripada sekotak, okey, cuba kurangkan. Buat setengah kotak dulu ke seminggu. Kau tak boleh nak stop betul-betul kan? Daripada setengah kotak, okey, buat biar, okey, tiga batang je seminggu. So, at the end of the day, bila kita niat betul-betul, memang boleh stop insyaAllah. Sebab Allah akan bantu kita. So cadangan di sini saya bagi ada few products yang bagus. Nanti you all boleh tanya orang yang bawa anda ke sini. Ada 4 yang terbaik untuk kesihatan jantung dan salur darah ataupun kita panggil cardiovascular health. Yang pertama adalah of course aloe vera gel. Nanti saya explain salah satu sikit. Omega soft gel ataupun fish oil tu. Yang ketiga adalah absorbency dan yang keempat adalah Forever Bee products. Banyak lagi yang lain tetapi saya bagi yang priority yang you all boleh cuba dulu. For those of you yang belum pernah try, cuba. Kalau yang selama ni dah duduk dekat sini tapi try, kadang-kadang hanyut, kadang-kadang ada, kadang-kadang ambil stock kadang-kadang tak. So make sure selepas daripada talk saya ni tolong istiqomah. Tolong tiap-tiap kali you minum ataupun you makan tu, cuba bayangkan biar boleh nampak salur darah kita tu macam mana. So barulah kita betul-betul boleh hayati. So aloe vera yang kita ada ni adalah preparation yang memang daripada Aloe barbadensis, one of the highest quality aloe vera leaf yang ada dan pemprosesan dia pun bagus. So yang ni you all boleh tengok nanti, saya tak explain secara detail dekat sini, nanti boleh cari. Dan saya cuma nak tunjukkan dari segi kajian. Supaya bila kita ambil dengan ada trust dalam hati kita, dia punya effectivity atau keberkesanan dia akan lebih lagi. Sama juga macam kita kalau orang Islam ngaji, kita ngaji, baca Quran, kita baca saja gitu je tanpa kita faham tajwid. Ada beza tak kalau kita ngaji Quran, kita faham tajwid dan faham maksud dia? Ada beza tak agak-agak? Lain Lain sangat beza dia. Sama juga. Aku pun minum aloe vera tapi rasa macam tak jadi je badan aku. Sebab tak ada ilmu yang betul-betul kita faham makna di sebaliknya tu. So malam ni saya nak supaya you all faham hakikat
yang tersurat dan tersirat supaya bila kita ambil kita akan lebih faham lagi. Ni saya letak beberapa research article yang latest, this is latest actually, yang memang membuat beberapa kajian ataupun review tentang kebaikan aloe vera untuk masalah jantung. Ni adalah untuk systolic heart failure. Maknanya orang yang ada masalah lemah jantung. Lemah jantung ni ada dua jenis lah, systolic dan diastolic heart failure. So kajian ni dia ambil systolic heart failure dan didapati ada perubahan. Dia combinekan penggunaan aloe vera dengan standard medical therapy. So ada juga ubat-ubatan tapi dia combinekan dengan pemakanan tambahan. So ni kena ingat, saya bukannya suggest stop ubat ke apa, no. Once the doctor dah buat medical treatment, jangan kita nak pandai-pandai nak berhenti, nak stop. Continue. Tapi yang lebih penting adalah kita kena ada kita punya weapon ataupun senjata kita sendiri untuk bagi makanan terbaik untuk sel kita. Yang tu yang penting kita kena buat. Okey, research ni adalah review artikel juga yang menunjukkan natural sources of antioxidant aloe vera ni. So dia adalah a very good anti-inflammatory effect dia dan dia support lipid and carbohydrate metabolism. So tadi kan yang ada masalah gula, yang ada masalah dyslipidemia, kolesterol yang tak betul tu adalah akan dibantu oleh bahan yang ada dalam aloe vera untuk support masalah dyslipidemia dan sebagainya. Okey. Ada banyak kajian. Yang ni juga dia guna aloe vera barbadensis ni. Yang kajian ni dia menunjukkan bahawa evaluation of biological properties and clinical effectiveness of aloe vera. Ni adalah systematic review. Dia guna aloe vera barbadensis Miller. Dia dulu kita panggil aloe vera saja, aloe vera nama umum dia. Dan dia ni kita dapati dia very good untuk anti-hyperlipidemic property. Maknanya siapa yang ada masalah kolesterol. Walaupun dia dah ambil ubat hospital ke, it's okay, support sebab kita tak nak selamanya hidup dengan ubat-ubatan, betul tak? Kita kalau boleh kita nak supaya doktor kita reduce dose ataupun off ubat-ubatan. Jadi kita support sebab aloe vera ni memang dia ada anti-hyperlipidemic property di mana dia boleh prevent fatty streak development. Maknanya lemak yang nak terbentuk dekat salur darah tu dia boleh prevent dan dia boleh kurangkan pembentukan dia. Best tak? Masya Allah. Ni Allah Ta'ala punya kuasa. So, itu adalah aloe vera. Yang kedua, saya nak tunjuk yang suggestive product yang saya nak tunjuk dekat sini adalah omega. Siapa yang belum lagi cuba ni? Boleh tak? Boleh tak angkat tangan dalam chat box? Saya nak tengok. Ada tak yang belum pernah cuba lagi ni? Ada tak? Siti Sarah belum cuba lagi. Fatihah belum. Oh, ramai belum cuba. Oh, rugi ni. Cepat. Tolong call balik kawan yang invite you all dekat sini ni. Rafidah apa semua tolong bagi tahu terus nak cuba. Sebab saya kalau bukan betul-betul the best yang saya kaji, saya tengok research paper, saya tak akan recommend this is one of the best yang Masya Allah yang memang boleh bantu badan kita ni. Ramai yang belum cuba ni. Okay, call kawan masing-masing untuk cuba. Ain pun belum Okay, so apa yang ada dalam fish oil ni? Ni dah nak akhir dah ni, dah nak habis dah. Dalam fish oil kita ni, dalam kita punya omega ni, kita ada dua omega 3 dengan omega 9. Both omega 3 and omega 9 ni sifat dia adalah anti-inflammatory. Okey, dan apa yang pentingnya saya nak tunjuk gambar ni apa pula ni? Dr. Adibah ni tunjuk toyol ke apa ni? Bukan. Ni adalah sel kita. Sel kita kan, siapa yang belajar bio tu, sel kita dia ada membran ataupun kita panggil selaput. Pada selaput sel kita tu dia ada omega 3 yang membentukkan selaput ataupun membran bilayer. Sel kita ni. So kalau tak ada omega 3, sel kita ni tak jadi, tak cantik dia akan sakit lah, dia tak boleh nak keluarkan toksin lah, dia tak boleh nak masuk zat lah, dia memang tak boleh nak protect organ dalam sel. So that's why pentingnya kita nak omega 3 dan ini adalah daripada fish oil. And this is actually from the highest quality of fish oil yang kita ambil dekat sini.
Dan satu lagi yang bestnya, apa yang omega 3 ni buat Tadi kan saya sebut orang yang ada masalah jantung, ada masalah dengan rhythm jantung, ada yang terlalu laju, ada yang terlalu slow Tengok omega 3 fatty acids. Nampak tak? Kajian ni menunjukkan dia boleh decrease the heart rate. Pernah tak jumpa orang yang nadi dia laju? Selalu berdebar, duduk. Kalau medical kita panggil palpitation. So orang yang ada masalah arrhythmia ataupun jantung dia tak betul ni, dia boleh ambil juga omega ni. Walaupun doktor dah bagi ubat dekat hospital, yes, it's okay. Makan je ubat doktor dah bagi. Tetapi ambil juga omega untuk bantu as a supplement dia, bantu untuk reduce dia punya heart rate dia supaya lebih perlahan dan lebih stable. Okay? Dan omega ni juga dia akan increase in vagal activity. Maksudnya vagal activity ni adalah parasympathetic activity. Iaitu dia akan bantu untuk reduce the resting heart rate kita jadi lebih slow. Parasimpatetik ni dia akan slow kita. Kalau kita laju, lari kena kejar anjing tu, simpatetik kita. Kena lari laju kan, nak lari ni, bernafas pun laju, berpeluh-peluh, perut rasa macam nak muntah apa semua tu adalah sympathetic activity. Parasympathetic activity ni dia slow down. Jantung akan berdenyut dengan baik, pernafasan kita lebih slow, lebih slow and steady. Tu adalah omega 3. Masya Allah. Tolong jangan lepas peluang ni, guna. Dan omega 3 juga, kajian dia menunjukkan bahawa dia decrease risk of sudden cardiac death. Sudden cardiac death ni lah, myocardial infarction dan sebagainya. So ni adalah untuk yang faham ni Arctic Sea samalah. Dulu Arctic Sea kita panggil, sekarang ni kita panggil soft gel lah, omega. So dia anti arrhythmic effect lah. Siapa yang ni, saya mengajar fiziologi pada medical student. So kalau dalam fiziologi kita tahu kita ada dekat calcium channel tu, kita ada L-type calcium channel. So calcium channel dekat jantung kita inilah sebenarnya yang stimulate ataupun menyebabkan contraction tu. Jadi soft omega ni, omega fatty acid ni, omega 3 ni, dia akan tolong inhibit ataupun dia blockkan, stopkan calcium channel ni, dia menyebabkan prolonged refractory period. Okey, jadi jantung kita akan berdenyut dengan lebih perlahan dan rhythm dia lebih betul. Okey? Tak faham Okey, tak faham tak apa. Senyum-senyum. Tak apa. Saya explain bagi yang faham je. It's okay kalau tak faham. Kalau tak faham tu maknanya you angguk je menunjukkan bahawa betul lah benda ni bukannya cap ayam. Ada kajian dia. Ada doktor yang belajar. Ada pakar-pakar dia yang backup. Pakar toksikologis. Ada cardiac surgeon dia yang backup. So benda ni bukannya cap-cap ayam tepi jalan, tepi longkang. Okey, insyaAllah. Electrical conduction yang ni saya tunjuk tadilah. Tadi saya tunjukkan ada electrical conduction. Dekat jantung kita ni memang ada impuls elektrik yang sentiasa bergerak. Dan itulah sebenarnya yang menyebabkan jantung kita berdenyut setiap saat dengan rhythm yang betul. Okey, saya rasa, ya Allah, kenapa masuk cerita ni pula ni? Okey, saya nak cerita pasal fish oil and erectile dysfunction. Masya Allah. Okey, last part 5 minit terakhir. Okey, untuk 5 minit terakhir ni saya nak bagi benefit of fish oil, especially untuk salur darah, those yang ada masalah dengan mati pucuk ataupun erectile dysfunction. Save the best for the last lah. Ni dah last lah ni. So, kenapa? Sebab salur darah ni, especially dekat penile artery penile artery ni adalah salur darah yang halus-halus yang akan memberikan erection kepada lelaki. So salur darah halus inilah sebenarnya yang akan dibantu oleh omega juga tu, omega 3 fish oil ni yang akan bantu untuk bersihkan dan juga untuk dilate, untuk buka salur darah supaya dapat berlaku erection yang bagus. Kalau untuk lebih mantap function untuk salur darah ni sebenarnya RG+. Tapi boleh dapat dekat Singapura lah, dekat Malaysia kita tak ada kan, US apa semua ada. So RG+ memang maintain lah arginine. Dalam RG+ tu dia ada L-arginine yang memang vasodilate. Dia buka salur darah. So bila buka salur darah, especially salur darah kecil-kecil yang dekat penile artery dan sebagainya, dia akan bantu untuk lelaki yang ada masalah erection dan sebagainya untuk pulih InsyaAllah untuk baiki dia punya problem dia tu. Okay.
Saya rasa tu saja kot untuk malam ni. Okey. Okey lah, tak adalah. Tu je. Sekejap. Terulang So tu saja. Saya rasa tu saja untuk malam ni. Jadi you all faham as a conclusion, tajuk yang kita tengok pada malam ini adalah tajuk kardiovaskular ataupun kesihatan jantung. So bila kita kata kesihatan jantung, ia merangkumi sekali kesihatan salur darah. That's why saya cover sekali rangkum sekali topik ni dengan masalah kesihatan salur darah, jantung, denyutan jantung dan sebagainya supaya kita boleh nampak. So, ada soalan tak? Untuk yang anda yang memang dah duduk dekat platform ni, saya just nak announce very good opportunity. Sebab dia ada ni. Dalam promotion ni, you all jangan lepas peluang bermula pada hari ini tau. Dia ada 2 yang saya explain yang penting tadi ni. Kita ada aloe vera dekat sini dan kita ada omega 3. So, please grab the opportunity. Harga sini adalah harga retail lah, harga jual. Kalau you all dah join, dah jadi member apa semua akan dapat harga yang lebih murah. Tolong contact member masing-masing. Tolong grab cepat-cepat takut habis ni. InsyaAllah. So yang saya rasa itu saja untuk malam ni. Maybe saya tengok kalau ada 1-2 soalan. Boleh ke Alex? Boleh. Tadi I nampak ada beberapa soalan. Ada seorang tanya. Okay. I just pick lah. Okay, katakan kalau ada orang dia makan omega 3, dia ada gastrik. Omega 3 plus tapi Arctic Sea dia tak ada. Tetapi lepas dia tukar kepada omega 3 plus, dia ada gastrik. Lepas dia tukar kepada omega 3 plus, dia ada gastrik. Ya. Yeah. Okay. So kalau orang yang ada masalah gitu, sebenarnya should be no problem. Tak ada kaitan sebenarnya dengan masalah omega. Cuma bila dia ada gastrik after dia tukar kepada omega 3 tu daripada Arctic Sea, kalau boleh check balik pemakanan dia yang lain. So might be ada pemakanan lain yang dalam dia punya lifestyle dia tu yang menyebabkan acid production dia tu lebih lagi. Ataupun kadang-kadang orang yang ada masalah, orang yang start dengan omega ni, yang dia ada masalah gastrik tu, dia terlalu tamak. Kadang-kadang dia start high dose terus. So kalau boleh kita start dengan low dose dulu. Kalau you jenis perut yang manja, memang you dah ada masalah gastrik GERD ke sebelum ni, kalau boleh start dengan low dose dulu sikit. Ambil dulu mungkin dalam 1 atau 2 biji ke, once or twice a day ke, start low dose dulu. Bila you dah get used, dah biasa dengan omega, and then baru you boleh ambil the dose yang kita cadangkan lah, maybe 2 ke. So itulah, insyaAllah should be no problem kalau ada masalah GERD dengan ni. Lepas tu, I rasa ada satu question dia ada tanya saya, kalau saya tak hisap rokok, saya guna wiper ataupun shisha boleh tak? Itu guna vape. vape dengan shisha. Shisha. Okay. Sebenarnya saya nak bagi tahu sama ada shisha ke vape ke rokok ke, dia punya level of destruction to our body is just about the same. So kalau betul-betul lah you serious nak jaga kesihatan, stop dulu. Saya bukan kata stop drastic. Hari ni juga kena stop. Bukan. Sebab saya tahu the level of addiction tu kalau dah lama. Tetapi stop slowly. Stop slowly macam saya cakap tadi. Tapi menjawab soalan Alex, memang ya betul rokok, vape dan sebagainya tu memang ada dia punya masalah, komplikasi pada jantung dan paru-paru kita. Dan ada satu last question. Ada permintaan dia orang kata tak cukup. Itu soalan you tu Alex. Bukan dia tak minta. You tak minta pun, orang lain dekat sini tak minta. Siapa sini nak minta doktor untuk tambahan kelas Mia, tekan 9. Tekan 9 bagi doktor tengok you orang nak tambahan dah. You tengok. Tapi I rasa nampak tak banyak sangat. Banyak ni. Siapa nak tambahan, kena datang 13 hari bulan ni nanti. InsyaAllah akan ada tambahan tu. 13 hari bulan kan? Betul tak Alex? Betul. Yang akan pada 13 hari bulan Januari, yang ada dekat satu tempat. Okay, kalau you nak tahu tempat itu di mana dan waktu itu, you cepat-cepat refer kepada orang yang bagi link malam ni kepada anda supaya dia boleh guide you bagaimana nak register, bagaimana nak buat. Kalau tidak, mungkin you orang tertunggu-tunggu sahaja, betul tak? Tetapi saya nak share dengan you all, okay, please make sure you orang refer kepada orang yang bawa you masuk. Okay,
Especially hari ini I baru beritahu you Dr. Adiba, betul tak? Actually husband dia pun ada malam ni juga Dr. Zul tahu. Dua-dua pun specialist doktor tahu. Hari ini Dr. Adiba baru bagi you sikit gula-gula. Kalau you nak full class tunggunya bila kita set date kepada you. Kalau you orang nak, cepatlah tekan 9 dan thank you kepada Dr. Adiba. Dan Dr. Zul tadi saya nampak dia jawab you orang soalan tahu tak. You jangan hanya tengok Dr. Adiba. Actually Dr. Zul adalah belakang kepada Dr. Adiba. Dia tolong dia reply you orang. Kena thank you kepada Dr. Zul juga. Okay. Dan I rasa hari ini pun dah cukup. Kenapa? Sebab kita kena simpan sikit untuk kelas lain. Betul tak doktor? Betul. Okay, so kalau masa izinkan okay, of course kita memang nak doktor share dengan you all lah, tapi you orang jangan masuk sendiri. Kalau boleh bawa lebih ramai kawan untuk ketahui penyakit anda. Sebab apa? Of course duit kita boleh cari, tetapi kesihatan ramai orang yang abaikan. Okay, so memang thank you kepada masa yang diberi oleh doktor, tahu tak? I nak beritahu, actually doktor baru sampai rumah lepas dia jumpa dengan dia punya patient, tahu tak? Actually doktor dia baru saja jumpa dia punya patient yang jauh daripada tempat dia, tahu tak? Dan dia rush back sebab dia nak share information kepada you all. You orang patut thank you kepada Dr. Zul and Dr. Adiba. Sebab apa? You tengok dia orang begitu perin hati dengan kesihatan anda semua. Okay, of course saya tahu memang kita tak boleh jawab semua soalan sebab ada yang ada sakit ni, tapi kita tengoklah you orang dah reply kepada anda. Macam doktor kata, you kena grab opportunity, kita punya set yang special khas bawa kepada anda masa tahun ini. Okay, please make sure you all refer kepada orang yang bagi link kepada anda bagaimana nak amalkan produk ini untuk mendapat lebih efektif kepada you punya kesihatan. Kenapa? Sebab sekarang banyak masalah bermula daripada jantung, dan jantung adalah nadi kepada semua anggota badan kita. Okay, siapa yang tak dengar, tak apa, kita ada sini banyak rotan. Tak cukup rotan, you tanya saya, sini banyak rotan. Okay, so itu sahaja buat malam ni. So kita terima kasih kepada Dr. Adiba dan Dr. Zul. Okay, so yang baik datang daripada Tuhan. Jikalau kami tersilap ataupun kita kata over, adalah datang daripada kami. Okay, harap maaf dan selamat tahun baru. Itu sahaja untuk malam ini. So kita pass kepada kita punya lagu special untuk end up malam ni session. Okay, sebab kita kena tidur awal tau. Sekarang sudah pukul 10 Doktor cakap jangan lebih daripada 10:30. Boy, are you ready to report? Are you ready? BO International, kita ada ramai sangat circle-circle orang yang berjaya, yang bukan saja orang lama tapi orang baru. People or youngsters who like to explore in business, so this is the best platform because we go step by step and you can have the million mentor. Not only one, we have so many of them. Best sebab dia bantu kita orang daripada orang biasa boleh transform jadi kita yang nak jadi orang yang sangat hebat ke atau nak ubah hidup, dia akan bantu kita dengan ini 3 plan step by step. BO ada sistem, jadi daripada orang yang nothing masuk BO, dia akan jadi orang yang something dan jadi orang yang sangat hebat. Bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur yang sangat berjaya. So yang ikut follow sistem dan betul-betul kita ada nampak result. Just imagine macam mana seorang yang tak ada apa-apa ilmu dalam education tapi boleh buat sampai 7 figure a year. Bukan Kak Fida saja, tim Kak Fida pun pakai 93. Contoh macam Alphard, Velfire, Mercedes-Benz, dan kalau you all nak tengok tadi tu, itu semua adalah kejayaan ataupun trofi kami semua. Kita menjemput Sifu dan Simo kita, Dato' Dr. Desmond Gong dan Datin Dr. Grace Chan. So hari ini Sifu sangat terharu. Kenapa? Kerana kita masuk reborn kali ketiga. Dan Sifu dan Simu bukan 2 orang dan bukan Star Club saja. Sifu ada apa? Sifu ada seramai 28 pasangan MDM bersama Sifu hari ini. Come on, only 50%, halfway to go. You got 60%. Come on, faster, faster, faster. You amazing, faster. Yes. Go, 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 go. 1, 2,
turun. Yes. There you go, ladies and gentlemen. RM487,177 itu dia. RM512,523 Yes. Annual income-nya 536,769. 556,589 ringgit 19 sen. Kita dapat run bisnes ni dengan tanpa ragu-ragu sebab kita ada masa cukup untuk kita develop team untuk lebih berjaya lagi dan sama-sama berdiri di pentas dunia. BOI Group punya satu sistem yang sangat hebat yang boleh senang untuk diduplikasikan kepada yang lain. Kalau you ada sistem, you boleh senang tergelincir dan terus perbaiki sehingga mencapai kejayaan yang luar biasa. Itu dia tuan-tuan dan puan, 560,688 ringgit. Dengan 614,182 ringgit 61 sen. Yes. 623,201 ringgit. Tuan-tuan dan puan, 800,599 ringgit. Wah, ada gaya. Lagi. Yes. Itu dia tuan-tuan dan puan, 1,056,731 ringgit. 跟着系统做，跟着脚步做，这就是成功的一个捷径。要找捷径呢，就是 BOI。 Dengan BOI, dengan ada sistem, mentor dan semangat saja kawan circle yang sangat best, membuatkan kita juga dan juga rakan kongsi berubah 100%. So, thank you forever. Thank you BOI International. Thank you, the best networking system in the world. Yes. So, BOI International Group adalah kumpulan terbaik untuk menolong anda mengejar impian anda. Pasti anda berjaya di puncak dunia. See you at the top. Bye-bye.